Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi tammim bil khair. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin nur al-mudhhib lisyani bi nurihi wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullahi thumma amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang dihormati tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, ahli jawatan kuasa masjid, para ibu, para ayah, ibu-ibu tak ada kan? Para ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kehadiran Allah, kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kesekian kalinya. Lama betul dah rasa tak jumpa kan. Saya sebenarnya baru habis vaksin, baru habis iddah kan. Zaman sekarang ni tuan-tuan, bukan perempuan je ada iddah dah, lelaki pun ada iddah dah sekarang kan. Kalau tunggu habis iddah baru boleh masuk masjid. Alhamdulillah baru habis selesai. Sebab habis AstraZeneca nama dia kan, kemainlah lama ingatkan nak copet, langsung awak terakhir. Tak apalah, Alhamdulillah ala kulli hal. Semua itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan kita kena yakin dan percaya ada hikmah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma tuan-tuan janganlah pelik, ustaz ni tak pernah nampak pun datang masjid kan. Kuliah je datang ni, mana pergi Saya sekarang dah kembali berkhidmat di Jabatan Mufti Negeri Sembilan. Saya bersamahah minta untuk kembali berkhidmat di Jabatan Mufti. Terpaksa lah kan. Sebab tu hari Jumaat memang tak ada lah. Sebab hari ni sekarang dah fasa 4, kerja penuh, satu batui semua penuh masuk kerja kan. Jadi tu yang tak dapat. Lepas tu pula malam-malam sebelum ni memang tak dapat pergi sebab tak ada vaksin. Dah ada vaksin pula, ada program, ada ceramah dan sebagainya. Jadi kena jelaskan tuan-tuan, hari ni zaman fitnah. Orang bercakap tak sudah-sudah, macam-macam cerita keluar kan. Kalau kita tak bercakap, kalau kita tak bercerita kan, kalau kita bercerita dia kata sombong. Kalau bongkar ustaz ni tu pun nak cerita kan. Kalau kita tak cerita, dia mengumpat, timbul fitnah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, itulah hakikat zaman kita ni tuan-tuan kan. Kitab yang saya terjemah, kitab 40 hadis perihal zaman kini. Kalau tuan-tuan beri dalam kitab tu sebut sebiji jelas tentang apa yang berlaku dalam keadaan kehidupan kita di dunia ini, hidup dengan penuh fitnah. Sehingga kan Nabi dah bagi tahu kepada kita akan berlaku satu zaman, yakni zaman kita hari ini, yang mana pada zaman tersebut manusia tidak lagi mampu untuk membezakan mana yang baik, mana yang buruk. Orang yang baik dianggap buruk, dituduh sebagai pembongak, dituduh sebagai penipu, dituduh sebagai penjahat, penyamun. Tetapi orang yang jahat dianggap baik. Ini Nabi bagi tahu kepada kita. Dan zaman itu tidak lain dan tidak bukan adalah zaman kita pada hari ini. Yang diangkat, yang diberikan jawatan, yang diagung-agungkan, yang dimulia-muliakan, yang disokong, itu orang yang jahat. Tetapi orang yang baik dipandang hina. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi beritahu kepada kita akan datang satu zaman yang mana pada zaman tersebut, kata Nabi SAW, orang yang baring itu lebih baik daripada orang yang duduk. Dan ada dalam riwayat yang lain, orang yang duduk itu lebih baik daripada orang yang berdiri. Apa maksud dia tuan-tuan? Nabi nak beritahu kita tentang dahsyatnya fitnah pada akhir zaman. Yang mana Nabi kata tidur lagi baik lah. Tidur itu lebih baik daripada duduk. Duduk pun dah rasa tak aman dah dengan fitnah yang berlaku kan? Dan itulah realiti yang ada pada zaman kita hari ini. Itu nak buat macam mana ustaz? Kita kena tampu. Nak buat macam mana lagi? Kalau kok kita bunuh diri kan, ada orang kata ustaz, saya dah tak tahan dengan hidup ni ustaz, macam-macam cubaan saya dapat ustaz. Keluarga saya kena COVID, suami saya hilang pekerjaan, rumah tangga retak, saya rasa baik saya matilah ustaz, dia kata. Dia anggap mati itu sebagai jalan penyelesaian. Dia tak tahu apa yang akan bakal dia
temui selepas daripada kematian. Dia lupa tentang kehidupan yang hakiki untuk kita, bukan dunia ni. Dunia ni sementara kan. Kok kita bunuh diri, kita rasa itulah penyudah, penyelesai kepada masalah. Kita lupa kita akan menghadapi masalah yang lebih besar di akhirat kelak. Masalah yang tidak akan berpenghujung sekiranya kita tidak menyelesaikan masalah kita di dunia. Masalah itu akan datang. Siapa kat dunia ni tuan-tuan yang dia tak ada masalah? Kita nak cerita kitab ni kan, ni mukadimah baru ni tuan-tuan ya. Siapa kat dunia ni tuan-tuan yang hidup dia tak ada masalah? Ada orang kata, ustaz, orang gila tak ada masalah. Siapa kata orang gila tak ada masalah? Orang gila pun ada masalah. Itu yang kadang-kadang dia senyum, kadang-kadang dia menangis. So apa? Dia ada masalah. Masalah mental, bukan masalah juga kan. Jadi semua orang ada masalah. Tak boleh kita kata kat dunia ni tak ada orang masalah. Bahkan Allah sendiri sebut di dalam Al-Quran, ayahsabul insan ayyaqulu amanna ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kata Allah Subhanahu wa taala, adakah manusia itu menyangka bahawa apabila mereka telah mengatakan bahawa mereka telah beriman, mereka tidak akan diuji oleh Allah, mereka tidak akan ditimpa fitnah dalam kehidupan dia? Tak. Sebab kehidupan kita di dunia ini adalah untuk menempuhi ujian. Kehidupan di dunia kita ini adalah untuk menempuhi masalah. Masalah yang datang itu kita kena selesaikan. Tidak ada jalan mudah untuk kita menyelesaikan masalah. Tidak ada jalan pintas untuk kita menyelesaikan masalah. Kita kena hadapi masalah tersebut. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kekuatan. Dan yakin, percayalah tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan kepada kita ujian, tidak akan memberikan kepada kita masalah dengan sesuatu yang kita tidak mampu. Allah akan beri kepada kita atas kemampuan kita. Semakin berat ujian kita sebab Allah tahu kita boleh hadapi. Sebab tu ada orang kata, ustaz, saya ni makin dekat dengan agama, makin besar ujian saya, ustaz. Makin saya dekat dengan agama, makin banyak orang fitnah saya. Makin saya dekat dengan agama, kawan-kawan saya semua tak nak kawan dengan saya. Dan itulah ujian untuk kita yang dekat dengan Allah. Semakin dekat kita dengan Allah, Allah akan uji kita lagi. Allah nak tengok sejauh mana tingginya keimanan kita, kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita sambung balik pengajian kita berdasarkan kepada kitab Fathul Qarib Al-Mujib karangan Ibn Qasim Al-Ghazi rahimahullahu taala anhu. Dan tuan-tuan, saya baru jumpa terjemahan yang Melayu tuan-tuan. Sebelum ni kita guna terjemahan Indonesia kan. Ini ada yang terjemahan Melayu yang dah dibaiki sikit. Bolehlah tuan-tuan untuk kita jadikan rujukan sebagai panduan untuk tuan-tuan. Sebab saya baca bahasa Arab kan, kadang-kadang tuan-tuan tak nampak. Tuan-tuan bolehlah beli buku ni bahasa Melayu, RM30 ya tuan-tuan. Dijual di Hidayah. Boleh buat pembelian secara online. Nama dia Fathul Qarib Mujib. Sekarang ni ada Lazada, ada Shopee, tuan-tuan boleh beli, senang je. Tinggal sediakan duit je kan. Tak rugi tuan-tuan. Kitab ni tuan-tuan, RM30 ni tuan-tuan, dia merangkumi dalam semua bab, bukan sekadar dalam rubu'ul ibadah. Kita dah sebut ada 4 pembahagian dalam fiqh ibadah. Kita ada muamalat, munakahat dan jinayah. Dalam bab ibadah, bab muamalat, jual beli. Dalam bab munakahat, nikah, talak, cerai, istitlaq dan sebagainya. Dan yang terakhir dalam bab jinayah. Dalam kitab ini dihimpunkan ke semua bab tersebut. Kitab yang sempurna dalam membincangkan tentang bab-bab fiqh, dan dia tak begitu mendalam, tak begitu panjang lebar. Bolehlah kita baca, dan insya-Allah mudah-mudahan kita sampai hingga ke hujungnya. Dan baru rasa dah setahun lebih dah, tapi baru bab taharah kan. Sebab kitab ni kitab yang detail, kitab yang agak mendalam berbanding daripada kitab-kitab yang lain. Tapi manfaat untuk kita belajar, untuk kita fahami, untuk kita menelusuri perbincangan-perbincangan fiqh para ulama. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita dah sampai kepada bab sunat-sunat wudu, dan kita dah sebut bahawa musannif rahimahullahu ta'ala membahagikan ataupun menyatakan di dalam kitab ini 10 perkara-perkara sunat dalam wudu. Yang pertama at-tasmiyah, kita dah bincang tentang bismillahirrahmanirrahim. Paling kurang kita baca bismillah. Boleh tak kita baca pada tengah-tengah wudu? Dah basuh kepala baru teringat, dah sapu kepala baru teringat belum baca bismillah. Boleh tak baca? Boleh. Kemudian kita dah bincang tentang ghuslul kaffain, basuh pergelangan tangan. Kita juga dah bincang tentang madmadah dan istinsyaq. Kita dah bincang macam mana cara yang tepat.
beberapa cara yang diajarkan oleh ulama tu yang kita bincang tu tuan-tuan. Perkara yang agak penting sebab hari ni ada orang kata, oh cara kau ni salah. Tak betul kau cara kau ni. Tak betul kau masukkan mulut dulu kemudian hidung. Dia kata salah. Ada pula kata, tak, cara aku yang paling betul, masuk mulut dulu, lepas tu baru masuk hidung. Dah bergaduh sudah. Jadi sebab apa berlaku macam tu tuan-tuan? Sebab kita tak mengaji, kita tak membaca. Kita ni gomang menyalahkan orang lain, pantang tengok orang lain sikit daripada apa yang kita belajar. Kita rasa kita dah handal kan, bila nampak orang lain sikit kita kata, ini lain macam ni, ini adalah ni terpesong tah mana belajar tah, kita tuduh orang. Sedangkan kita sendiri tak tahu perbincangan ulama. Jadi bila kita baca sedikit, kita lihat lebih dalam perbincangan ulama, kita tahu, oh macam tu pun boleh, oh macam ni pun boleh, barulah kita tak bergaduh. Okey, madmadah dan istinsyak, kumur-kumur dan masukkan air ke dalam hidung. Kita juga dah bincang perlu tak nak hembus balik ataupun tidak. Kita dah bincang tentang yang kelima, mashu jami' ar-ra'si, sapu keseluruhan kepala. Dan kita juga dah bincang tentang kaifiat bagaimana nak sapu keseluruhan kepala. Untuk orang yang botak, perlu tak dia kembalikan balik air ke tangan dia? Tak perlu, cukup sekali, selesai. Untuk orang yang ada rambut, maka sunat untuk dia sapu ke belakang kemudian tolak ke depan. Untuk lelaki dan juga untuk perempuan, kedua-duanya sunat, bukan wajib. Berbeza dengan mazhab Maliki yang mengatakan bahawa wajib keseluruhan kepala. Kemudian perkara yang sunat juga dalam wudu itu adalah mashu jami'il udhunain, menyapu keseluruhan telinga. Ini perkara yang sunat, bukan rukun. Menyapu telinga adalah merupakan perkara yang sunat. Tuan masih ingat kan apa perbezaan ni antara sapu dan basuh? Untuk telinga jangan dibasuh. Basuh tu yang sudah berkotuk-kotuk kepala nak keluarkan air. Hujan ke? Alhamdulillah. Jadi telinga itu dia bukan basuh, jangan kita basuh, kita sapu. Apa maksud sapu? Kita ambil air, kita renjih-renjihkan. Jangan basah pun tak apa, asalkan dia lembab, maka dah boleh kita masukkan air ke dalam telinga. Maka kita lihat sedikit apa kata musannif rahimahullahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Wa sunnatu fi kayfiyati mashima. Dan kata musannif, dan sunat cara untuk kita sapukan telinga, kedua-dua telinga itu, ayyudkhila musabbihataihi fi simakhaihi. Kata musannif, cara dia macam mana? Kita ambil telunjuk kita, maka masukkan ke dalam lubang telinga kita. Wa yudirahuma 'alal ma'atifi, dan dipusingkan lidah atas telinga. Ni kebanyakannya dah tahu dah kan, cuma kita ulang sedikit untuk nampakkan gambaran. Kemudian wa yumirra ibhamaihi 'ala dhuhurihima, manakala dua ibu jari yang belakang diletakkan di belakang telinga. Jadi kita dapat basuh keseluruhan telinga. Jari telunjuk kita masukkan di dalam, ibu jari diletakkan di belakang telinga. Maka kita basuh belakang dan depan telinga. Sebab tu orang Muslim kalau dia ambil wuduk dengan sempurna, maka telinga dia bersih, telinga dia tak berkorak kan. Basuh tak berkorak ni sebab dia tak pernah basuh. Dia bila dia selalu basuh, bila dia selalu lap, telinga dia bersih. Ini Islam menjaga kebersihan. Jadi masukkan hujung jari ke dalam telinga, serentak dengan ibu jari belakang. Kita masukkan, kita gosok, pusing ibu jari, kemudian tolak ibu jari ke atas sekali. Buat dalam keadaan serentak kedua-dua belah telinga. Thumma yulsiqa kaffaihi wa huma mablulatani bil udhunaini istidharan. Kemudian perkara yang sunat juga untuk telinga, belum selesai lagi. Ada orang ingat, oh dah selesai dah tu Ustaz, saya memang buat biasa macam tu je. Belum selesai lagi. Kerana dalam mazhab Asy-Syafi'i juga sunat untuk kita menekap tangan kita ke telinga sebagai tanda untuk istizhar. Istizharnya apa? Nak menunjukkan kita telah meratakan air keseluruhan telinga. Tapi ini sunat, bukan rukun. Bila kita kata sunat, maka tak adalah tak batal bila kita tak buat. Cuma untuk mendapatkan kesempurnaan sunat seperti mana yang telah diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka kata musannif, yulsiqa kaffaihi wa huma mablulatan.
Sunat untuk kita melekapkan tapak tangan kita ke telinga kita dalam keadaan tangan kita lembab. Bil udhunaini istithara. Kita masukkan tangan lepas kita dah basuh telinga kita, kita celupkan tangan kita ke dalam bekas. Kan, ini kita dah bincang dah lah. Kalau bekas 2 kulah, kalau bekas yang kurang 2 kulah, apa cara dia? Kalau yang kurang 2 kulah, kena niat sebagai cebok. Niat sebagai cebok, bahasa Negeri Sembilan kita lain maksud dia kan, gayung. Niatkan tangan ini sebagai gayung. Kalau tak, nanti dia jadi musta'mal. Tetapi untuk bahagian sunat sebenarnya dia tak ada musta'mal dah, sebab dia anggota sunat. Musta'mal untuk apa? Untuk anggota wajib basuhan yang pertama. Sunat yang lain dah tak ada dah. Cuma bolehlah kalau kita nak niatkan, kita anggap sebagai tangan kita sebagai gayung lah. Kononnya kita masukkan dalam air, kita renjis, jangan basah, kita renjis biar lembab sahaja, maka kita tekapkan ke telinga. Selesai. Itu untuk sempurnakan lagi supaya air itu sampai keseluruhan telinga. Kemudian wa takhlilul lihyatil kathah, dan sunat untuk diselat janggut yang tebal. Kathah bi muthallathah, kata musannif. Kathah itu boleh dibaca dengan 3 cara baca. Kathah ni apa? Tebal. Boleh baca kuthah, boleh baca kathah, boleh baca kithah. Ini bahasa Arab lah tuan-tuan. Dia boleh banyak bacaan tetapi makna yang sama. Dia ada nama dia muthallathah. Ada beberapa perkataan dalam bahasa Arab kita boleh baca 3 cara baca. Kita boleh bunyikan 3 baris, sama ada baris depan, baris atas ataupun baris bawah. Tapi tak banyak huruf lah, tak banyak perkataan. Hanya ada beberapa perkataan. Antaranya perkataan al-kathah. Boleh baca al-kuthah, boleh baca al-kithah. Kathah, kuthah, kithah ni maksud dia apa? Maksud dia tebal. Sunat untuk orang yang janggut dia tebal, untuk dia menyelat-nyelat janggutnya. Janggut tebal ni kita dah bincang, apakah tanda janggut tebal? Bila kita duduk depan dia, kita tak nampak kulit janggut dia, kulit dagu dia kita tak nampak, dek tobalnya janggut dia. Maka maknanya bila kita duduk depan dia tak nampak kulit dagu dia, maka janggut dia tebal. Kita dah bincang pada awal-awal perbincangan bahawa kalaulah janggut itu tebal, maka tak wajib untuk disampaikan air ke kulit. Cukup hanya dengan kita basuh luar. Tak wajib untuk kita sampaikan ke kulit dagu. Ini untuk janggut yang tebal. Adapun janggut yang nipis, maka wajib untuk dia menyampaikan air sehingga ke kulit dagu. Begitu juga dengan jambang yang tebal. Kalau jambang itu tebal sehingga orang depan dia tak nampak dah kulit ni dalam ni, dek tobalnya jambang dia, maka tak wajib untuk sampaikan air ke dalam ke kulit. Tapi kalaulah daripada jauh nampak, kan, janggut dia tak adalah tebal bona, ada jambangnya tapi tak tebal, maka pada ketika itu wajib untuk dia sampaikan air ke kulit. Sekarang musannif membincangkan tentang perkara yang sunat. Bila janggut yang tebal, walaupun tak wajib untuk sampaikan air ke kulit, tetapi sunat untuk kita selat janggut tersebut. Selat ni apa? Kita masukkan jari ke dalam janggut. Kecuali orang yang berihram, orang yang menunaikan haji, tak sunat untuk dia menyelat janggut. Ini perkara penting. Sebab apa? Sebab dikhawatiri bila kita selat-selat, gugur kita punya janggut. Oleh itu, orang yang berihram, maka tak sunat dia selat. Cukup dia ambil wuduk seperti biasa, selesai. Tak sunat untuk dia selat seperti orang yang biasa. Walaupun ada khilaf di dalam mazhab Syafi'i sendiri, kerana ada sebahagian ulama kata sunat juga, ada sebahagian kata tak sunat. Tetapi bagi menggabungkan kedua pendapat ini, kata ulama, kalaulah kita rasa, kita yakin kalau kita selat, ini untuk orang yang berihram, kalau kita yakin kita selat janggut kita tak gugur, maka sunat selat. Tapi kalau biasanya bila kita selat janggut kita gugur ataupun jambang kita gugur, maka tak sunat untuk kita selat. Minar rajuli, daripada kalangan lelaki. Ini khusus untuk lelaki, berbeza dengan perempuan yang ada janggut dengan ada jambang. Ammal lihyatur rajulil khafifah, adapun janggut lelaki yang khafifah, yang nipis, wal lihyatul mar'ati wal khuntha, dan janggut bagi wanita dan khunsa, fayajibu takhliluhuma, maka wajib dia selat untuk janggut wanita.
Janggut lelaki yang nipis, janggut wanita dan janggut khunsa. 3 janggut ni maka dia wajib untuk diselat. Supaya apa? Supaya air sampai ke kulit. Ya, lelaki kita dah bincang tadi kenapa dia kena sampai, sebab dia janggut dia nipis. Adapun wanita, kenapa dia kena sampai juga walaupun janggut dia tebal? Hanya lelaki sahaja yang janggut dia tebal tak wajib air sampai ke kulit. Adapun wanita yang janggut dia tebal, kalau dia ada janggut. Ini ulama bincang. Untuk orang yang istimewa, yang dia kadang-kadang dia ada janggut. Kan baru-baru ni ada viral kan, ada perempuan yang bermisai berjambang. Jadi untuk wanita yang seperti itu, walaupun janggut dia tabak, mengalahkan Pak Haji janggut dia, kan, mengalahkan sahabat-sahabat Pakistan kita yang janggut dia tebal-tebal, janggut dia lagi tabak, tapi dia wajib juga untuk sampaikan air ke kulit. Kerana itu perkara yang bukan adat, bukan biasa, perkara yang ganjil. Jadi sebabkan dia ganjil, maka dia tetap kena sampaikan air ke kulit. Begitu juga dengan khunsa. Khunsa ni dia ada perbincangan khusus dia yang akan kita bincang dalam kitab ini. Tapi untuk secara umum kita dah sebut sebelum ini, khunsa itu adalah manusia yang mempunyai 2 alat kelamin. Jadi manusia yang mempunyai 2 alat kelamin ini, kalau dia ada janggut yang tebal sekalipun, dia wajib untuk sampaikan air ke dagu, ke kulit dagu ataupun ke kulit pipi kalau dia ada jambang. Fayajibu takhliluhuma wa kayfiyatuhu an yudkhila ar-rajulu asabi'ahu. Cara dia macam mana? Pengarang dia ajar pula cara macam mana nak menyelat janggut. An yudkhila ar-rajulu asabi'ahu min asfalil lihyah. Cara dia masukkan jari-jari kita ke bahagian paling bawah janggut. Bahagian paling bawah janggut bukan yang bawah ni, tapi di dagu ni. Ayudkhila ar-rajulu asabi'ahu min asfalil lihyah. Masukkan jari-jari kita dalam janggut, maka turunkan ke bawah. Masukkan jari, turun ke bawah. Masukkan jari, turun ke bawah sebanyak 3 kali. Wa takhlilu asabi'il yadaini warrijlain. Kemudian perkara sunat yang seterusnya adalah menyelat jari kaki dan tangan. In wasala al-ma'u ilaiha min ghairi takhlilin fa in lam yasil illa bihi kal asabi' al-multaffati wajaba takhliluha. Jadi perkara sunat yang kedua yang seterusnya adalah menyelat jari. Tetapi kalaulah air akan sampai ke jari-jarinya walaupun dia tidak selat, maka tak sunat untuk dia menyelat. Maknanya apa? Jari dia memang renggang, maka tak sunat untuk dia menyelat. In wasal ma'u ilaiha min ghairi tahlil fa illam yasil. Maafkan saya, sunat untuk menyelat jari walaupun air boleh sampai, sebab jari dia jarak-jarak. Walaupun kita dah bincang sebelum ni tentang rukun membasuh tangan dan kaki. Kalaulah tangan orang, jari tangan orang tu kombang, kalau kita jiruh air boleh lalu tanpa kita gosok, maka tak wajib untuk kita gosok. Ini untuk rukun ya. Begitu juga dengan kaki. Ada kaki orang yang jari dia kombang, ada kaki orang yang jari dia kuncup. Kalau jari yang kombang, dia tak gosok pun jari kaki dia, sah tak wuduk dia? Sah. Sebab air boleh sampai. Biasanya orang yang kuih, orang yang toba ni, dia biasanya dia kena selat lah, sebab kadang-kadang jari kaki dia rapat. Orang yang rapat ni, dia wajib untuk selat. Dia bukan sunat, dia wajib. Sebab jari dia molekek. Tapi kalau jari orang yang jarang-jarang macam ni, kita jiruh air sampai air ke celah-celah tangan, maka tak wajib, cuma sunat untuk kita selat. Fa illam yasil illa bihi kal asabi'il multaffati wajabat takhliluha. Seperti contohnya tangan yang melekat, dia main gam ke dan sebagainya, tangan dia melekat, maka dia kena buka. Fa illam yata'adda takhliluha liltihamiha hurima fatquha litakhlil. Tapi kalau ada jari orang yang dia melekat, ada orang yang memang lahir-lahir dah melekat, maka tak wajib untuk dia cabut. Dia kena biarkan dan basuh seperti biasa. Bahkan ada sebagian ulama kata dia kena tayammum. Wa kayfiyatut takhlilul yadaini bitashbik. Cara untuk basuh selat tangan tu macam mana? Dengan tashbik. Tashbik tu macam mana? Macam ni. Sama ada kita buat daripada depan ataupun belakang. Ini kita menyelat jari-jari.
Ini untuk tangan. Adapun kaki, warrijlaini bi ayyabda bi khinsari yadihi al-yusra min asfalir rijli. Cara untuk kita selat jari kaki pula berbeza sedikit. Jari kaki kita akan selat daripada belah bawah dengan menggunakan jari kelingking. Ini jari kaki kita. Maka cara nak selat dianya adalah ambil jari kelingking, kita masukkan daripada bawah, bermula daripada jari kelingking sebelah kanan kaki. Kita masukkan 1, 2, 3, 4. Kemudian sambung pula jari kaki yang sebelah kiri, mula daripada ibu jari pula. Dia macam kita ketip kuku. Masukkan bawah 1, 2, 3, 4. Maka itu cara selat untuk kaki. Baik. Kemudian wa taqdimul yumna. Perkara sunat yang seterusnya adalah mendahulukan yang sebelah kanan. Min yadaihi wa rijlaihi, daripada tangan dan kaki. Alal yusra, daripada anggota yang sebelah kiri. Minhuma. Amma al-adwani alladhani yas'ulu ghasluhuma ma'an kal khaddaini fala yuqaddimul yumna minhuma bal yutahharani daf'atan wahidah. Itu untuk anggota yang dia kena basuh satu-satu, contohnya tangan dan kaki. Adapun anggota yang boleh kita basuh secara serentak, seperti pipi, seperti pergelangan tangan, seperti telinga, maka tidak ada keperluan untuk kita mendahulukan sebelah kanan. Untuk telinga, sunat kita basuh secara serentak. Walaupun biasanya orang basuh sebelah kanan dulu kan, kemudian dia basuh sebelah kiri. Tetapi sunat untuk anggota yang boleh dibasuh secara serentak, sunat untuk dibasuh dengan serentak. Seperti telinga, pipi kita basuh muka, basuhlah sekali, janganlah basuh sebelah kanan dulu baru sebelah kiri. Kita boleh basuh dengan serentak. Begitu juga kita basuh pergelangan tangan. Boleh kita basuh kedua-duanya sekali. Tak sunat kita basuh tangan kanan dulu kemudian kiri, sebab dia boleh basuh secara serentak. Bal yutahharan daf'atan wahidah. Wa dzakara al-musannif sunniyatu tathlith al-adwi al-mawsul wal mamsuhi fi qawlihi wat taharatu thalathan. Dan musannif asal kepada kitab ini, asal kepada matan ini, yakni matan ghayah, dia kata dia punya matan, dia kata wat taharatu thalathan, dan basuhnya adalah 3. Maknanya apa? Sunat untuk kita mengulangi sebanyak 3 kali setiap basuhan anggota wuduk, sama ada yang basuh ataupun yang sapu. Basuh apa dia? Muka, tangan, kaki. Sapu apa dia? Kepala dan telinga. Jadi wajib kesemua itu untuk ditathlithkan, diulang sebanyak 3 kali. Tapi perlu tak kita niat? Setiap kali kita nak basuh anggota, kita niat. Basuh tangan sekali, kita niat nak basuh tangan sekali. Basuh tangan kedua kali, niat nak basuh tangan kali kedua. Perlu tak niat? Maka kata ulama, tak perlu kepada niat. Cuma sunat untuk kita baca doa. Dan doa ini tidak ada hadis tentangnya. Tidak ada hadis tentangnya. Tapi salah tak kita baca? Tak salah. Hari ni masalah orang apa dulu tuan-tuan? Tak ada dalam hadis, tak boleh baca. Bid'ah sesat dalam neraka. Tak betul. Bukan semua perkara yang tidak ada dalam hadis itu kita tak boleh nak buat, selagi mana perkara itu tidak dilarang dan ditegah oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Ada tak Nabi kata janganlah kau berdoa di ketika berwudu? Nabi tak pernah kata. Jadi apa salahnya untuk kita membaca doa? Bahkan tuan-tuan, bila kita amalkan doa ketika wudu ni, tuan-tuan akan dapat merasakan kelainan daripada tuan-tuan ambil wudu biasa. Tak percaya, tuan-tuan try buat. Jadi 2 perkara yang ajaib dalam wudu, yang kalau tuan-tuan buat, tuan-tuan akan rasa. Dia tak boleh nak cerita. Sebab tu kata ulama, man lam yaduk la yadri. Siapa tak rasa, dia tak tahu. Sebab benda rasa ni tuan-tuan, dia tak boleh nak diungkapkan. Kita cerita macam mana pun, kita cerita tentang, contoh kita cerita tentang orang rumah kita kan, orang rumah dia cantik, baik, orang tak faham. Orang nampak, wah yelah, orang nampak macam biasa. Sebab apa? Dia tak rasa layanan orang rumah kita kat kita, yang baik, bagi makan, bagi pakaian, sediakan pakaian dan sebagainya. Dia tak rasa. Jadi orang yang tak rasa ni, dia tak faham. Dia kena rasa dulu baru dia faham. 2 perkara tuan-tuan yang kalau kita praktikkan, dia dapat satu kelainan yang sangat berbeza, sehingga menyebabkan bila kita semayang pun fokus dia lain daripada biasa. Tak percaya, tuan-tuan boleh try. Yang pertama, ambil wudu dengan air yang sedikit.
Ini rahsia untuk dapat fokus. Bila kita ambil wuduk, kita buka air sampai melosor, confirm bila kita semayang susah nak dapat khusyuk. Sebab tu Nabi ajar kepada kita sunat untuk kita mengambil air dengan berwuduk dengan air yang sedikit. Nabi SAW berwuduk hanya dengan mud. Mud ni lebih kurang ni lah besar cawan ni, besar sikit pada cawan ni. Tak besar pun Nabi menggunakan air untuk berwuduk. Tak ada sebesen Nabi berwuduk macam kita tu. Kita duk pasang, kalau boleh paip tu yang paling besar kita pasangkan. Jadi bila kita guna air terlalu banyak, kita hilang fokus. Sebab tu Nabi ajar bila nak berwuduk, sunat untuk kita buka air yang sikit, menggunakan air yang sedikit. Nabi tak adalah, zaman Nabi tak ada paip. Zaman kita ada paip. Guna paip boleh, buka air yang sedikit. Ataupun boleh kita guna gayung kan. Biasa guna gayung tu kita tak guna banyak, kita celup air, kita basuh tangan. Tuan-tuan akan rasa satu kelainan yang berbeza daripada kita guna paip. Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan boleh try. Itu yang pertama. Yang kedua, bila kita baca doa ketika kita berwuduk, doa ketika membasuh anggota wuduk, kita akan rasa sangat hibur, sehingga dia akan membawa kepada solat kita, sehingga menatijahkan solat yang lebih fokus. Bila kita basuh tangan ketika nak berwuduk, kita doa kepada Allah, Allahumma hafaz yadai min ma'asika kulliha. Ya Allah, kau jagalah, kau peliharalah tangan aku daripada segala dosa yang akan aku lakukan dengan tanganku. Ya Allah, kau jagalah tangan aku ini daripada melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh engkau, mengambil hak orang, mengambil rasuah, menulis perkataan-perkataan yang tak sepatutnya, menulis perkataan-perkataan fitnah, mengadu domba, menghina. Kita berdoa kepada Allah. Kemudian apabila kita berkumur-kumur, kita masukkan ke dalam air ke dalam mulut, kita berdoa kepada Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah, bantulah aku untuk sentiasa mengingatimu, untuk sentiasa bersyukur kepadamu, dan sentiasa memperbaiki ibadahku. Kemudian apabila kita masukkan air ke dalam hidung, kita doa kepada Allah, Allahumma arihni raihatal jannah. Ya Allah, kau berilah aku hidu bauan-bauan syurga nanti, ya Allah. Tuan-tuan bayangkan bila kita berwuduk, kita berdoa seperti itu. Saya yakin 100% kita akan menitikkan air mata. Kalau kita fahamlah, kita baca doa itu ketika kita berwuduk, nak menghadap Allah, kita nak bersedia nak berhadapan dengan Allah, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, kau berilah aku cium bau syurga tu, ya Allah. Aku inginkan haruman syurga-Mu itu, ya Allah. Tuan-tuan, kalau kita berdoa ini setiap kali wuduk 5 kali sehari, tuan-tuan, agak-agak kita dapat tak, tuan-tuan? Agak-agak Allah beri tak kepada kita? Kita merayu setiap 5 kali sehari kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bila kita basuh muka kita, kita doa kepada Allah, Allahumma biyad wajhi yawma tabyadul wujuh wa yawma taswadul wujuh. Ya Allah, kau putihkanlah wajah aku pada hari engkau memutihkan wajah-wajah manusia dan engkau menghitamkan wajah-wajah manusia. Hari ini, tuan-tuan, muka kita putih, belum tentu ke akhirat nanti kita putih. Hari ini kita gelap, belum tentu di akhirat nanti kita akan gelap. Gelap ataupun putih kita adalah bergantung amalan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini orang menilai manusia itu handsome, elok bila dia putih, contohnya kan. Bila dia gelap, orang kata apalah gelap ni. Ataupun ada juga orang yang sebaliknya, manusia ni macam-macam. Ada yang kata gelap ni elok, dia suka yang gelap, dia tak suka yang putih. Tetapi di hari akhirat nanti, wajah manusia yang saleh itu Allah akan putihkan wajah-wajah mereka, dan orang yang tidak saleh, orang yang zalim, Allah akan hitamkan wajah-wajah mereka. Lalu kita berdoa setiap kali kita berwuduk, ya Allah, kau putihkanlah wajah aku, ya Allah, ketika mana engkau menghitamkan wajah-wajah manusia. Kemudian bila kita membasuh anggota tangan kita yang sebelah kanan, kita kata Allahumma atini kitabi biyamini. Ya Allah, engkau berilah kitab amalanku pada tangan kananku. Kita basuh sekali, kita doa kepada Allah. Kita basuh lagi sekali, ya Allah, kau berilah kitab amalanku sebelah kanan ini, ya Allah. Wa hasibni hisaban yasira, dan kau hisablah aku dengan hisab yang mudah, ya Allah. Permudahkanlah aku ketika engkau menghisab aku di hari akhirat nanti, ya Allah.
Kita berdoa kepada Allah. Basuh kali ketiga, ya Allah, berilah kitab aku pada tangan kanan ini ya Allah, dan hisablah aku dengan hisab yang mudah ya Allah. Bila kita basuh pula tangan kiri kita doa kepada Allah, Allahumma la tu'tini kitabi bishimali wala min wara'i dhahri. Kita doa kepada Allah, ya Allah, janganlah kau berikan kitab amalanku pada tangan kiriku ya Allah. Janganlah kau berikan kitab amalanku pada tangan kiri ataupun daripada belakangku. Kita habiskan sedikit tentang doa ni kan. Kemudian kita basuh kepala kita, Allahumma harrim sya'ri wa bashari 'alan nar. Kita doa kepada Allah, ya Allah, kau haramkanlah rambutku dan kulitku daripada api neraka-Mu ya Allah. Kita basuh lagi sekali, ya Allah. Kalau tuan-tuan tak hafal yang doa Melayu pun, doa Arab pun tak apa, tuan-tuan baca yang Melayu, tak ada masalah. Yang penting kita berdoa, kita berharap kepada Allah. Tuan-tuan bayangkan kalau setiap kali kita wudu kita berdoa kepada Allah, ya Allah, janganlah kau bakar kepala aku ya Allah, haramkan kulitku daripada api neraka-Mu ya Allah. Kita doa kepada Allah ketika kita berwudu. Kemudian ketika kita basuh telinga, Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang boleh mendengar perkara-perkara yang baik. Sebab apa tuan-tuan, ada orang yang bila dia dengar Quran dia jadi sakit hati, dia jadi tak tenang. Itu tanda-tanda orang yang hati dia bermasalah. Orang yang beriman, bila dia dengar orang baca Quran dia rasa seronok. Kemudian ketika kita basuh kaki yang terakhir, kita berdoa kepada Allah, Allahumma thabbit qadami 'ala sirat. Ya Allah, kau tetapkanlah kaki aku ini di atas titian sirat-Mu nanti ya Allah. Yauma tazallu fihi al-aqdam, ketika mana tergelincirnya kaki-kaki manusia yang ingin menelusuri, melintasi titian sirat-Mu ya Allah. Ya Allah, tetapkanlah kakiku untuk aku melintasi titian sirat-Mu ya Allah. Wallahu a'lam tuan-tuan. Kita sambung lagi pada pengajian yang akan datang jika diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf jika ada terkasar bahasa dan ada salah bicara. Mudah-mudahan apa yang kita dapat hari ini boleh kita praktikan, tak banyak pun sedikit, dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang baik itu datang daripada Allah, kurang dan lemah itu datang daripada diri saya sendiri. Hakikatnya keluarnya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita tunggu majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr.